أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, izin, rahmat dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan dan kurnia daripadanya. Mudah-mudahan setiap minit dan setiap saat kehidupan kita senantiasa dinaungi dengan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi pada malam ini saya akan membacakan 4 potong ayat yang diambil daripada surah As-Saffat, iaitu merujuk ayat 99 hingga ayat 102, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati if'al ma tu'mar insyaallah satajiduni minas sabirin. Dalam 4 ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah As-Saffat, yang mana lebih kurang beberapa hari yang lalu kita seluruh umat Islam yang berada di setiap ceruk dan segenap penjuru dunia ini merayakan salah satu daripada hari raya yang disebut Hari Raya Korban, ataupun juga disebut sebagai Hari Raya Haji. Dan ini mengingatkan kita kepada sejarah pengorbanan yang telah dilakukan oleh seorang bapa dan seorang anak yang dirakamkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah As-Saffat ini, merujuk kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Di dalam ayat 99, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim telah berkata, aku akan pergi meninggalkan kamu, yaitu menemui Tuhanku. Mudah-mudahan aku akan diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini, apakah yang dimaksudkan? Nabi Ibrahim akan meninggalkan sanak saudara. Nabi Ibrahim akan meninggalkan sebahagian daripada ahli keluarganya, iaitu merujuk kepada bumi asalnya di sebuah perkampungan yang disebut sebagai Faddam Aram, satu daerah di Ur, iaitu di selatan Babylon. Hari ini disebut sebagai negara Iraq. Itu adalah asal usul dan bumi tempat tumpah kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
yang mana sebelum ini Al-Quran banyak mengisahkan dan menghidangkan kepada kita kisah perjuangan Nabi Allah Ibrahim. Seawal daripada usia belia dan remajanya, Nabi Ibrahim banyak mengalami mehnah-mehnah, tribulasi-tribulasi dalam kehidupan, sampailah dia keluar berhijrah daripada tempat asalnya menuju ke bumi Kan'an yang disebut sebagai bumi Palestin. Secara sepintas lalu, pada zaman keberadaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, adanya seorang raja, seorang tyrant yang disebut sebagai Namrus, yang mana Namrus ini pernah mengaku, mendakwa, mengklaim bahawa dirinya adalah Tuhan yang selayaknya disembah oleh penduduk-penduduk Babylon. Selain daripada itu, Al-Quran juga merakamkan bagaimanakah sifat dan keadaan masyarakat Babylon pada waktu dan zaman tersebut. Ada di antara masyarakat Babylon yang mengambangkan penyembahan-penyembahan idola, yakni penyembahan-penyembahan kepada patung-patung, penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala dan arca-arca tertentu. Di samping itu juga ada sebahagian daripada masyarakat Babylon yang mengagungkan unsur-unsur kejadian alam semesta yang besar. Ada yang mengagumi matahari, ada yang mengagumi bulan, ada yang mengagumi bintang. Ini adalah landasan-landasan yang pernah melatari kehidupan masyarakat Babylon semasa hayat dan kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Dan ini juga dirakamkan oleh Allah pada awal pencarian petunjuk dan hidayah Nabi Allah Ibrahim sendiri berkenaan dengan unsur-unsur alam ni. Nabi Ibrahim juga pernah memandang dan melihat kepada matahari, pernah memandang dan melihat kepada bulan, pernah memandang dan melihat kepada bintang. Tetapi ketiga-tiga unsur utama alam semesta ini tidaklah meyakinkan dan menjanjikan jawapan yang memuaskan dalam petunjuk dan hidayah yang dicari oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan akhirnya dia menemui jawapan dan keyakinan yang sebenar bila dia benar-benar beriman kepada Allah, pencipta tunggal kepada sekalian makhluk dan seluruh alam semesta ini. Lalu dia terpaksa berdepan dengan Namrus, seorang lelaki yang mendakwa bahawa dirinya adalah Tuhan. Dan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah juga dirujuk kepada ayat yang menunjukkan Nabi Ibrahim pernah berdialog, Nabi Ibrahim pernah berdebat dengan Namrus yang akhirnya kekalahan di pihak Namrus. Pendek cerita, Nabi Allah Ibrahim dihukum oleh Namrus dengan diletakkan di dalam satu marakan api yang cukup besar. Kerana kekalahan tersebut, Namrus seolah-olah menganggap Ibrahim ini sebagai saingan, Ibrahim ini sebagai punca, Ibrahim ini sebagai sebab kegagalan beliau atas dakwaan tadi. Jadi Nabi Ibrahim dihukum, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim walaupun marakan api itu terlalu besar, dan mungkin itu adalah antara api yang belum pernah dilihat, api yang belum pernah dirasai oleh penduduk-penduduk Babylon semarak dan sebesar itu. Jadi mukjizat-mukjizat telah nyata di mata mereka. Namun Nabi Ibrahim sedikit berputus asa kerana dia mengharapkan daripada peristiwa tersebut sekurangnya ada di antara masyarakat-masyarakat di Babylon yang mampu untuk menyahut seruan tauhid, yang mampu untuk kembali beriman kepada pencipta yang asal, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tidak ditunjukkan oleh mereka. Lalu Nabi Ibrahim juga atas arahan daripada Allah Subhanahu wa taala akhirnya meninggalkan tanah airnya Babylon menuju kepada tanah yang dijanjikan, iaitu bumi Kan'an. Jadi inilah yang disebut dalam ayat 99, sesungguhnya aku akan pergi meninggalkan kamu. Dia akan tinggalkan kaum kerabat dia, ahli-ahli keluarga dia, penduduk-penduduk Babylon yang tetap tak mau beriman kepada Allah, sayahdin.
moga-moga perjalanan hijrah ini akan dapat memberikan lebih petunjuk dan hidayah kepada Nabi Allah Ibrahim. Di samping Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku seorang anak di kalangan anak-anak yang saleh. Nabi Ibrahim mengharapkan daripada dirinya akan lahir anak-anak yang saleh. Sebab kita tahu sepanjang perkahwinan Nabi Allah Ibrahim dengan isterinya Sarah, Nabi Ibrahim walaupun dianggap sebagai mencapai umur yang dah tua, tetapi masih belum diberikan rezeki, masih belum dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun seorang anak. Jadi Nabi Ibrahim melalui doa ini mengharap daripada Allah agar mengurniakan beliau seorang anak yang soleh. Ini adalah sebagai pengganti kepada kaum kerabat yang ditinggalkan, yang tak mau beriman kepada Allah. Mudah-mudahan dengan anak ini dapat menghasilkan keturunan-keturunan manusia-manusia mereka yang beriman kepada Allah kelak. Dan ayat 101 merujuk kepada pemberitaan, berita gembira kepada Nabi Allah Ibrahim bila dikurniakan oleh Allah seorang anak. Fabasyarnahu bighulamin halim. Dan kami sampaikan berita gembira kepada Nabi Allah Ibrahim dengan seorang anak lelaki yang bersifat halim. Dan Allah menggunakan kalimah ghulam di sini. Kalimah ghulam ini merujuk kepada seorang anak lelaki yang masih belum mencapai tahap belia. Anak lelaki yang masih belum mencapai tahap remaja. Walaupun tak capai usia belia, capai usia remaja, tapi Allah kurniakan satu sifat special, satu sifat istimewa pada anak ni, iaitu sifat halim. Dan kalau kita tengok salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna yang 99 tu, ada nama Allah Al-Halim. Halim ni hari ni ada kita fi gharib al-fazil Quran, sebuah kitab yang hebat dan unik ni. Dia menggambarkan sifat halim sebagai dhabtun nafs wa tab'i an haijanil ghadab, iaitu seseorang yang dapat mengawal diri dia dan seseorang yang dapat mengawal sikap dia daripada menggelegesan kepada setiap makhluk Allah. Itulah yang dikatakan sebagai halim. Dan kalau kita melihat di sini pada tahap ghulam, belia, remaja, Allah bagi sifat halim ni memang sifat special. Saya nak sebut dalam lingkungan masyarakat kita hari ini, rata-rata anak-anak muda kita yang terdiri daripada jantina lelaki di antara usia 7 hingga 15 tahun. Walaupun 7 hingga 15 tahun, kita jarang dapati seorang anak muda yang mempunyai sifat halim ni. Sebab umur 7 hingga 15 tahun dalam proses tumbesaran, dalam proses mula nak mengenal kehidupan, dalam proses berkawan, dalam proses rapat dengan ruang lingkup kehidupan mereka. Dan kadang-kala mereka tidak mempunyai kematangan pun dalam berfikir, bahkan tidak mempunyai kematangan pun dalam memberi pendapat. Seolah-olah hari ini kalau masjid nak buat mesyuarat, masjid nak berhimpung antara AJK ni, tak akan ada di kalangan umur lelaki 7 hingga 15 tahun hak bagi pendapat dalam mesyuarat. Bukan saja mesyuarat masjid, bahkan mana-mana mesyuarat sekalipun. Walaupun mungkin ada di kalangan mereka yang bernas dari sudut pandangan dia, hebat dari sudut pendapat dia, tetapi pada sangkaan awal kita memang tidak melayakkan untuk mereka memberikan pandangan pendapat dalam usia yang sedemikian. Begitu juga dalam konteks tempo mengawal kemarahan. Usia 7 hingga 15 tahun ni, kalau dia stres, kalau dia nak marah, dia mula sampai kepada tahap bergaduh. Dia tak mampu nak mengawal stres dia, tak mampu nak mengawal kemarahan dia.
Baik, Allah bagi anak gulam ini iaitu merujuk kepada Nabi Allah Ismail dengan sifat halim ni. Dan kita dapat melihat sifat halim yang ada pada Nabi Allah Ismail ini melalui jawapan balas. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah ke atas kamu. Mudah-mudahan insya-Allah kamu akan mendapati aku di kalangan orang-orang yang bersabar. Ini adalah jawapan daripada seorang anak yang dikurniakan sifat halim. Maksud dia memahami dengan sebenar-benar pemahaman bahawa apa yang diperintahkan oleh Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih dirinya, seorang anak, itu adalah benar-benar datang daripada perintah dan arahan Allah. Walaupun perintah tersebut datang dari sudut wahyu yang diterima Nabi Ibrahim menerusi secara mimpi. Sebab dia juga seorang Nabi, ayahnya seorang Nabi, dia mengetahui bahawa mimpi seorang Nabi, apatah lagi seorang Rasul itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bayangkan Nabi Ibrahim tidak mempunyai sifat halim ni, dan kita letak arahan tersebut ditimpakan ke atas mana-mana remaja, mana-mana belia yang ada pada hari ini, mungkin dia akan bangkit, mungkin dia akan melawan, mungkin dia akan protes. Kalaulah bayangkan bapa kita menerima persoalan yang sama, biar betul bapa ni, takkanlah Allah perintah suruh bapa sembelih saya pula. Nampak kejamnya Allah ni nak suruh sembelih saya. Nampak kejamnya Allah ni nak suruh sembelih anak sendiri. Kok mimpi tu suruh sembelih orang lain kot. Kok mimpi tu suruh sembelih anak orang lain kot. Ataupun mimpi tu mainan tidur. Lebih jauh kalau kita nak jawab persoalan ni yang bersifat nakal, bapa tidur semalam kaki basuh ke tak? Bapa ni biar betul mimpi-mimpi mengaruk macam ni sampai tahap nak sembelih saya. Mungkin itulah jawapan-jawapan secara nakal yang kita boleh ketengahkan kalau dibandingkan sekiranya perkara yang sama turut berlaku kepada kita ataupun anak-anak remaja pada hari ini. Tetapi tidak pada Nabi Allah Ibrahim yang dikurniakan sifat halim tadi. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, sebenarnya ada satu khilaf yang cukup besar, pertentangan yang cukup besar di dalam agama Samawi. Bila kita sebut agama Samawi, dia merujuk kepada agama Yahudi, agama Kristian dan agama Islam. Sebenarnya dalam versi agama kita, agama Islam, anak yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim merujuk kepada Nabi Allah Ismail. Tetapi tidak di dalam versi agama Yahudi dan tidak di dalam versi agama Kristian. Sebab dalam versi agama Yahudi dan versi agama Kristian, yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim itu ialah Ishak, bukannya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dan inilah yang membawa kepada pertikaian yang cukup lama, persoalan yang cukup besar untuk mencari jawapan yang sebenar. Sebab kedua-duanya memang confirm, memang jelas dan nyata adalah anak kepada Nabi Allah Ibrahim, baik Ismail ataupun Ishak, dua-dua. Tetapi dalam isu ni yang sebenarnya siapa yang dikorbankan, siapa yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim. Sebab kalau kita tengok antara version lama Taurat ataupun Injil, memang mereka seolah-olah cuba menggagalkan, iaitu cuba menepis, menafikan dan menolak Nabi Ismail ni ialah anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Seolah-olah mereka nak menganggap, nak mengiyakan hanya melalui jalur Nabi Allah Ishak sahajalah semata-mata yang benar-benar berasal daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bahkan secara jelas kita rujuk di dalam kitab mereka. Kitab mereka Taurat,
yang disebut Taurat Musa ataupun Taurat 5 ataupun Pentateuch. Hari ini dengar je 3 istilah ni, dia merujuk kepada kitab yang sama. Taurat 5 pun dialah, Taurat Musa pun dialah, Pentateuch pun dialah. Kenapa disebut Taurat 5? Sebab ada 5 buku besar yang mendominasi kitab Taurat. Pertama disebut The Book of Genesis, kitab kejadian alam semesta. Yang kedua The Book of Exodus, kitab keluaran, iaitu bermula penghijrahan Nabi Allah Musa alaihi salam berhijrah keluar daripada kezaliman Fir'aun di bumi Mesir menuju ke bumi yang dijanjikan, iaitu tanah Palestin. Yang ketiga disebut sebagai The Book of Leviticus, iaitu merujuk kepada salah satu bani anak-anak Nabi Allah Yaqub, Bani Lewi. Sebab kebanyakan nabi-nabi dan rasul yang lahir daripada Bani Israel biasanya akan lahir daripada keturunan Bani Lewi. Antaranya Nabi Musa, Bani Lewi, Nabi Harun, Bani Lewi, dan ada beberapa nabi yang lain daripada Bani Lewi. Walaupun ada kemungkinan kita tidak menolak nabi-nabi dan rasul juga lahir daripada Bani Yahuza. Contohnya Nabi Sulaiman dari Bani Yahuza, Nabi Daud bapa dia daripada Bani Yahuza, dan ada daripada bani-bani yang lain. Yang keempat disebut sebagai The Book of Deuteronomy. Yang ini disebut kitab ulangan, iaitu berisi hukum-hukum, syariat-syariat yang berkisar di dalam kitab Taurat berkenaan dengan Bani Israel. Dan yang terakhir ialah The Book of Numbers. The Book of Numbers ni, kitab nombor ni, dia merujuk kepada peristiwa Nabi Allah Musa membilang Bani Israel yang terselamat daripada kejaran Fir'aun tu. Bila mereka lepas menyeberangi Laut Merah tu, laut itu kembali bertangkup semula, bercantum semula dan menenggelamkan Fir'aun dan juga tentera-tentera dia. Jadi mana Bani Israel yang terselamat bersama Nabi Musa dan Nabi Harun tu, dia berlaku proses duk bilang berapa orang, itulah disebut The Book of Number. Baik, dalam kitab Kejadian, kitab yang pertama, disebut dalam fasa yang ke-16, ayat yang ke-16. Dalam The Book of Genesis, ketika Nabi Allah Ibrahim ni berumur 86 tahun. Kita hari ni tak boleh nak bayangkanlah kalau benda tu Allah letak atas kita. Lama dah kahwin, lama dah berbini, umur 86 baru dapat anak sulung. Gimana? Abang Jaafar, happy-nya tak? Umur 30 tak leh anak, 50 tak leh anak, 70 tak leh anak, 86 baru dapat anak. Wanita yang dianggap pemberian semata-mata, yang tidak mempunyai nilai, yang tidak mempunyai kedudukan yang tinggi berbanding dengan Sarah. Jadi apa saja yang lahir daripada Hajar dianggap tidak berautoriti. Kalau kita melihat, Hajar pernah meminta Nabi Allah Ibrahim supaya menjauhkan, Sarah minta Nabi Allah Ibrahim menjauhkan dua beranak ni setelah kelahiran Ismail, jauhkan dia daripada keturunan-keturunannya, sampai Nabi Ibrahim dalam sejarah pi letak Hajar di mana? Ke bumi Paran tak? Yang disebut sebagai lembah Mekah tu, satu tempat yang gersang, tempat yang sunyi, tak ada orang, tak ada penduduk, payah sumber makanan, apatah lagi sumber minuman. Pi letak tempat lagu tu kita tak boleh nak gambarkan. Kalau pi letak di satu kota, satu tempat yang memang sudah dipenuhi oleh orang ramai, okey lagi. Ni satu tempat yang baru nak up, satu tempat yang baru nak naik, yang kita tak boleh tahu apakah musibah, apakah kecelakaan yang bakal menimpa dua beranak ni. Dengan kata lain, terkontang-kanting di satu tempat. Jadi sebenarnya kalau kita tengok sebelum ni merujuk kepada kecemburuan Sarah, pasal ke-21 ayat yang ke-10, yang mana disebutkan kata-kata Hajar ni, usirlah dia dan anaknya. Itu ni jelas bagi kita. Sebenarnya yang dirakamkan oleh Allah dalam Quran merujuk kepada Ishak atau merujuk kepada Ismail. Merujuk kepada Ismail ke kepada Ishak? Sebab kalau kita tengok pada kalimah ghulam tadi,
tengok pada kalimah ghulam, maksudnya umur tu antara 10 hingga 15 tahun. 10 hingga 15 tahun waktu proses penyembelihan. Ni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Nabi Ibrahim tidur, mari perintah Allah dalam mimpi itu, anni azbahuka fanzur maza tara, sesungguhnya aku telah menyembelih kamu, jadi apa pandangan kamu, pendapat kamu dalam hal ni. Kalau hari ni kita ada anak umur 17, ada anak umur 2 tahun, perkataan macam ni nak bercakap dengan hak 17 ke nak bercakap dengan hak umur 2 tahun? Hak umur 2 tahun ni duk merangkak, duk mengengek ni, semalam bapak mimpi sembelih kamu, pandangan kamu agak-agak, pendapat kamu agak-agak, bapak patut tak sembelih kamu? Logik tak? Dari sudut logik nak cakap perkataan macam ni, Allah rakam ni. Untuk bercakap ni perlukan tahap macam tadi, antara 10 hingga 15 atau 10 hingga 17, logiklah. Allah Ishak sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang Yahudi dan agama Kristian itu sendiri. Baik, yang kedua, bila kita merujuk yang kedua ni, wa ta'ala, sebab tu dalam menanggapi isu ni kita faham macam ni. Dia ada yang disebut sebagai fiqhun nusus, ada yang disebut sebagai maqasidus syariah. Fiqhun nusus ni ialah kita belajar bagaimana nak mengenal, bagaimana nak memahami otoriti Allah sebagai Tuhan dan pencipta kita. Fiqhun nusus kita belajar nak kenal, nak faham otoriti Allah. Tempat yang pertama, Allah lah sebagai matlamat yang utama. Satu lagi disebut sebagai maqasidus syariah, tujuan utama syariah ni. Sebab tu bila kita belajar maqasid syariah, dia ada 5 benda yang menjadi penilaian terpenting dalam syariah ataupun agama kita. Yang pertama ialah untuk menjaga nyawa. Ni tujuan syariah, nak jaga nyawa. Sebab nak jaga nyawa ni, sebab tu ada hukum apa? Hukum kisos kan, hukum kisos dalam Islam, iaitu bunuh balas. Bila mana kita bunuh orang lain dengan niat, bunuh orang lain dengan sengaja, jika sekiranya kita tertangkap dan telah terbukti kita bersalah, bunuh orang ni dengan niat, bunuh orang ni dengan sengaja, maka dihukum bunuh balas, bunuh balik. Itu dipanggil kisos. Dan ada juga kita bunuh orang tanpa niat, tak sengaja. Yang ni dipanggil syibhul amdi, iaitu hampir-hampir sengaja tu sebenarnya tidak sengaja. Tapi di sini kita berkewajipan untuk bayar diat. Apa dia diat? Diat ialah bayak. Kita kata bayak ganti rugi. Kita kata perhargakan. Sekiranya pada zaman tu bunuh orang, berapa kena bayar? Diat hari itu ialah 100 ekor unta. 100 ekor unta ni besar jumlah bilangan dia, tapi kalau kita fikir nak banding dengan satu nyawa tu, memang besar nyawa lagi. Tapi kita kena bayar ganti rugi kepada ahli keluarga, ahli yang terlibat dalam pembunuhan tak sengaja tadi. Contoh, kita ambil batu kecil. Kita ambil batu kecil nak bergurau dengan kawan tak? Oh, Abang Jaafar baling. Batu kecil je pun kena kat kepala dia, rebah mati. Kita tak ada niat pun nak bunuh, niat nak bergurau, lama tak berjumpa, tiba-tiba mati. Padahal memang dah takdir dia, waktu tu Allah nak tarik. Allah suai sungguh. Tangan aku baling tu dah nak terkena, Allah tarik masa tu, dah nasib dia mati. Jadi kena bayar diat. Dia ada satu lagi selain daripada diat, ialah kemaafan daripada keluarga. Kemaafan daripada keluarga. Kalau tengok ke gaya tu, ustaz tu nak gurau je dengan bapak kami dulu. Ustaz tu pun ambil batu kecil je. Jadi kami fahamlah. Jadi tak payahlah bayar dia. Keluarga kami, ahli waris memaafkan ustaz, lepaslah. Nah, ni banyak berlaku. Mungkin kita tersilap bunuh orang ke, tersilap. Yang kedua, nak jaga agama. Agama ni lah otoriti sebenarnya kalau ikut aturan. Bila nak jaga agama, dia ada hukum riddah, hukum murtad. Murtad.
Sebab nak jaga agama lah. Maksudnya orang yang murtad, Allah bukan tauhid yang suci, bukan tauhid yang tulen, bukan tauhid yang murni, khalis. Tauhid ilallah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqasid syariah yang ketiga ialah nak jaga keturunan. Sebab nak jaga keturunan adanya hukum tentang zina. Nak jaga keturunan, nak jaga nasab. Jadi kalaulah berzina ni tidak dikenakan hukuman, apa jadi? Maksudnya dah bercampur bau nasab, dah bercampur bau keturunan. Laki ni pun main, laki ni pun main, laki pun main, boleh 3 orang mengandung. Nak kata nak siapa? Aku pun dah buat dengan dia. Ni aku pun dah buat juga. Ni aku pun dah buat juga. Ada dah nak nilai bila beranak, kita tengok muka nak serupa dengan siapa. Kita kira anak dia tu lahir-lahir, oh muka macam kamu, hak nombor 2, kira anak kamu lah. Semudah tu ke? Semudah tu ke? Maksudnya bila benda ni tak dikenakan had, tak dikenakan hukuman, jadi orang akan memain-mainkan isu ni. Maksudnya nak berzina pun tak kena apa, nak beromen pun tak kena apa, nak berkhalwat pun tak kena apa, ringan-ringan pun tak kena apa, berat-berat pun tak kena apa. Apa akan jadi dalam institusi keluarga, dalam masyarakat? Maksudnya malam ni dengan suami, malam esok ada lelaki atau jantan lain mari ambil depan rumah, malam esok ada orang pergi bawa hotel tu, malam esok apa ni, dah jadi biasa dalam masyarakat. Jadi nak kata anak siapa? Nak kata keturunan siapa? Dah bercampur bau. Sebab tu Islam tu jaga. Yang keempat ialah menjaga harta. Sebab tu ada hukum kalau dia mencuri lagi, potong tangan. Mencuri kerana lapar, boleh potong tangan tak? Tiba-tiba tangkap pasal apa mencuri ni? Kami seminggu dah tak makan. Itu tak payah. Mencuri juga tapi tak sampai hak dia. Berapa mencuri? 2 dengan sebab tak ada nas dalam Quran, dengan berdalilkan tak ada nas dalam sunnah dan hadis Nabi. Kan kita ada 4 autoriti kan? Quran, sunnah, ijma', qiyas. Apa saja hak memabukkan, hak boleh menghilangkan akal, dia adalah perkara yang diistilahkan, dinisbahkan sebagai haram. Tu maqasid. Benda ni ada hikmah dia, Allah buat. Tapi kadang-kadang ada satu benda, perintah-perintah daripada Allah ni, Allah tak tunjuk lagi hikmah dia. Jadi kebanyakan ada di antara kita dalam ruang lingkup ni berfikir, pasal apalah Allah suruh kita macam ni? Pasal apa Allah perintahkan kita buat ni? Pasal apa Allah larang kita makan benda ni? Pasal apa Allah larang kita minum benda ni? Ada ilmu-ilmu tu Allah dah buka menerusi para nabi dan rasul, menerusi para ulama akan hikmah dia. Pasal apa Allah larang, pasal apa Allah tak bagi. Ada juga yang dia tergantung sampai hari ni, hikmah pengharaman satu-satu benda tu Allah tak buka. Jadi ada orang yang berfikir melalui flow ni, duk cari, kalau boleh nak makan lah benda ni, nak boleh, kalau boleh nak minum lah benda ni, tapi nak fikir-fikir benda ni Allah haram, tapi pasal apa hikmah dia Allah bagi haram? Tak nampak lagi hikmah dia. Kadang-kadang hikmah tu Allah tak tunjuk, tapi yang Allah nak daripada kita tahan diri daripada benda-benda yang diharamkan oleh dia. Ini ujian. Atas dasar kita beriman kepada Allah, bila Allah kata tak boleh, kita senyap. Bila Allah kata tak boleh, kita tahan diri kita daripada buat benda tersebut. Dan kalau kita tengok pada jawapan Nabi Allah Ismail tu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anggap itu adalah kehebatan kita, pandai berniaga, pandai bisnes, pandai cari duit tanpa ada keterlibatan Allah. Dan hari ini kalau kita mampu bersyukur dan bersabar sekalipun. Jadi kalau kita lihat benda ni dalam lingkungan yang lebih besar, tang mana untuk kita tepis dan nafikan Allah? Tang mana agak-agak kita nak tolak Allah dalam kehidupan kita? Tak ada ruang dan tanggungjawab. Sebagai seorang tadi, bila kita membicarakan perintah menyembelih,
kita juga pasti akan membicarakan satu lagi konsep, siapa yang memerintahkan penyembelihan ni. Bukan sekadar-kadar tengok perintah disembelih tu, kita pergi duk sembelih. Orang tanya, siapa yang suruh sembelih ni? Bukan masalah suruh sembelih ni, perintah sembelih ni datang daripada siapa? Perintah sembelih ni, kita bukan membicarakan suruh sembelih tadi, tapi perintah menyembelih datang daripada siapa? Sebenarnya Nabi Ibrahim buat macam ni nak memudahkan. Dia ada satu lagi penyembelihan yang memayahkan dan menyukarkan. Dalam Quran pun sebut surah Baqarah. Penyembelihan yang mudah. Nabi Ibrahim bagi pendapat dekat bapak dia, minta bapak dia ni tunaikan arahan dan perintah daripada Allah. Dia redha, dia pasrah, dia mampu bersabar. Jadi Allah bagi kemudahan atas flow-flow yang mereka buat. Tapi ada yang menyukar dan memayahkan, macam kes surah Baqarah. Kes surah Baqarah mudah. Yang mati tu anak saudara. Anak saudara ni bapa tinggal harta yang cukup banyak, tapi pak saudara ni nak ke harta tu. Duk tergiur, tengiang-ngiang nak ke harta tu. Lantas dia bunuh anak saudara dia. Bila bunuh anak saudara dia tak ada pewaris untuk diwarisi harta-harta tadi. Jadi harta ni berpindah kepada pak saudara hak bunuh tadilah. Jadi dia nak benda tu, dia dapat benda tu. Tapi bila dia mati ni pelik. Jadi Bani Israel ni jumpa Nabi Musa, minta bantuan nak cari siapa pembunuh anak saudara ni, siapa pembunuh. Jadi bila minta, pak saudara ni pun dia jadi macam cerita lah, cerita drama kan. Sebenarnya orang tu yang bunuh, tapi bila nak cari pembunuh tu dia yang bersungguh-sungguh, seolah-olah membantu. Oh, kalau nak cari pembunuh, kalau nak polis yang terbaik, aku akan bayar duit. Seolah dia yang nak membantu, padahal dia sendiri dah bunuh. Kalau dia cerita tak, dia yang sungguh-sungguh ni. Tapi bila Nabi Musa suruh cari lembu, apa yang jadi? Benda tak payah, cari lembu je. Tapi mereka sendiri yang menyukar dan memayahkan. Nak lembu besar ke lembu kecil? Allah. Bila orang kata bukan besar, bukan kecil, sederhana, nak warna apa? Kuning terang ke kuning tak terang? Dia pergi bak color pula. Last sekali benda tu jadi payah. Benda sepatut mudah, tapi mereka sendiri yang menyukarkan kerana mereka sendiri tak mau pun cari benda tu sebenarnya. Tak mau pun buat kerja tu. Mereka sendiri yang menyukar dan memayahkan keadaan. Walaupun last sekali jumpalah lembu tu. Dan bila lembu tu disembelih, diambil bahagian, ada riwayat sebut ekor dia. Ambil ekor lembu tu, pergi bedai dekat mayat tu. Jadi mayat tu Allah bagi keizinan hidup balik. Bila hidup balik, dia bagi tahulah siapa pembunuh sebenar dia. Jadi yang bunuh sebenar dia siapa? Pak saudara dia tu lah. Jadi dia pun dimatikan kembali oleh Allah. Cuma dia tu hidup untuk apa? Untuk bagi tahu siapa pembunuh sebenar. Tapi nak boleh ke cari lembu tu memang cukup sukar, cukup payah, kerana mereka memayahkan keadaan. Tapi Nabi Ibrahim dengan Ismail, flow dia memudahkan. Kalau dia buat payah macam cerita kat depan tadi tak? Payah. Bila bapak kata semalam bapak mimpi, bapak menyembelih kamu. Apa pandangan dan pendapat kamu? Bapak tidur semalam basuh kaki ke tak? Tu memayahkan lah tak? Rasa-rasa orang lain tu, kalaulah dia suruh sembelih juga, bukan saya lah kot. Mungkin anak lelaki lain. Mungkin dia tu anak orang lain. Mungkin maksud dia tu sebenarnya Allah nak suruh macam lain. Tu memayahkan lah. Tapi dia tak. Dia memudahkan bapak dia. Dengan makosid yang kita tidak jelas tadi, hari ini apa yang kita dapat? Hari ini kegembiraan dan hikmah yang kita dapat makan daging setiap tahun. Bayangkan kalau benda ni terbantuk dan tak berlaku, ada orang nak sembelih tak? Ada orang nak sembelih tak lembu? Raya korban. Kalau tak terjadi peristiwa ni, tak ada pun. Tak ada pun orang nak sembelih. Jadi hikmah dia daripada benda ni, kita dapat makan daging tiap-tiap tahun. Kita dapat berkorban. Kita dapat sedekahkan pada fakir, miskin dan mereka yang memerlukan.
Dan dalam ayat seterusnya kan dikekalkan nama mereka harum sampai ke orang yang kemudian. Benda tu berlaku lama dah, tapi bila kita berkorban, orang kepala otak kita ingat kat siapa? Ingat kat siapa? Ingat kat Nabi Allah Ibrahim ke ingat kat Nabi lain? Bila kita berkorban, orang akan cerita Nabi Allah Ibrahim. Bila berkorban, orang cerita Nabi Allah Ismail. Allah rakam keharuman kisah mereka tu sampai orang kemudian, orang akan datang. Bukan kita kata sampailah ni, kita mati hari ni pun cucu cicit kita 7 keturunan sembelih lembu pun ingat kat siapa? Ingat kat kita kan? Ingat kat Nabi Ibrahim? Ingat Nabi Ibrahim. Hikmah yang cukup besar. Dan bila dia ada flow dia dari Ismail ni lahirnya Nabi terakhir Muhammad. Sebab itulah dalam selawat kita, bahkan tasyahud kita dalam solat pun digandingkan nama Nabi Allah Muhammad dengan Nabi Allah Ibrahim. Ke kita sembahyang selawat kat Nabi Muhammad saja? Nabi Ibrahim sebut ke tak? Sebut. Ni lestari dia. Tapi ada juga, dia nak minta 10 minit dia jadi lebih dia. Ada juga gambaran ni ulama contemporary punya cerita lah. Ni pendapat, pandangan, bukan nak mengesahkan. Dia kata bila melihat kepada flow Nabi Ismail yang disembelih, keturunan Arab kan, Nabi Ismail menghasilkan keturunan Arab. Dia kata cuba kita tengok realiti yang berlaku hari ni, yang duk kena sembelih hari ni, Bani Israel ke, hak keturunan Arab ni hak kena sembelih. Realiti hari ni, siapa hak kena sembelih, siapa hak kena bunuh? Siapa hak kena bunuh? Itu kita kata pandangan lah, kita tak boleh nak mengesahkan dan mengiyakan sebab dia ulama contemporary. Nanti orang tanya pula contemporary itu apa Ustaz? Contemporary itu ulama zaman kita lah ni lah. Kita kalau ulama dulu kita panggil ulama salaf, ulama khalaf, ulama zaman pertengahan. Kalau contemporary itu ulama-ulama sezaman dan semasa dengan kita. Jadi sebab mereka melihat kepada realiti lingkungan dalam masyarakat yang menyebabkan mungkin terhasilnya idea-idea dan pemikiran cetusan-cetusan demikian. Lepas tu kita sebut awal bukan mengiyakan dan mengesahkan, dia lebih kepada pandangan dan pendapat. Itu saja. Boleh rehat habislah. Kena suruh tambah 10 minit lagi lebih dah. Okey, habislah setakat ni. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada bulan-bulan yang akan datang kalau Allah bagi kesihatan, Allah bagi panjang umur. Insya-Allah kita bersama lagi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.